Baik, kita teruskan hari ini kuliah hadis. Hadis yang ke-13. Masih lagi dalam babul miyah. Bab air. Baik, siapa nak baca? Silakan. Seorang, silakan. Hadis 13. Siapa nak baca? Silakan. Siapa-siapa? Okey. Boleh baca. Okey, saya baca. Okey. Hadis 13 dari Abi Qatadah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing bahawasanya ia tidak najis, hanya ia sebahagian daripada makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Dikeluarkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Itu je kan? Baik. Tak payah baca ayat kan? Tak. Baik, hadis yang ke-13. Catatkan hadis sah. Matan menunjukkan bahawa jilatan kucing tidak mengapa. Hukum tidak najis. Baik, semak semula. Jadi dalam bab berkaitan dengan kucing, dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, laisat binajasin. Maknanya tentang kucing ini tidak ada najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya tidak lain ia, iaitu kucing ini adalah binatang yang suka tawaf ke atas kamu. Tawaf ni yang mengelilingi kamu, menggesel kamu, ya. Jadi kadang kita bila dengar penceramah-penceramah yang melampau-lampau, tidak ada nas dan keterangan, sampai mengatakan bulu kucing tu pun najis. Kalau ada bulu kucing dekat tempat sujud kita sujud, tak sah solat kita. Ini adalah golongan-golongan yang melampau-lampau dan tidak mahu meneliti tentang hal-hal hadis berkaitan kucing. Jadi kucing ini bukan di tempat kita saja. Rata serata dunia ada kucing. Zaman Nabi pun ada kucing. Jadi kucing ini binatang yang bersih. Dia suka membersihkan diri dia. Jadi artinya, kalau seandainya kita solat, kebetulan kucing tu pula mengelilingi kita ataupun menggesel kita, maka ia tidak najis dan solat kita tetap sah. Jangan kita jadi orang yang melampau-lampau. Dikatakan kucing tak boleh bawa masuk. Kucing adalah binatang. Jadi binatang tidak boleh bawa masuk rumah. Ini dah kes yang melampau. Jangan kita jadi golongan yang melampau demikian. Islam itu cukup mudah, cukup senang. Mana yang dilarang tak boleh bawa masuk rumah, janganlah bawa masuk rumah. Contohnya Nabi larang anjing dibawa masuk rumah. Kalau kita bela anjing pun, anjing tu tidak boleh dibawa masuk rumah. Sebagaimana orang-orang musyrikin bawa anjing, bawa tidur dan sebagainya. Kita tidak boleh demikian. Tapi kucing adalah binatang yang suka tawaf. Tawafina daripada perkataan tawaf. Yang suka mengelilingi kamu, menggesel kamu, mengusik kamu, bermanja dengan kamu. Itulah kucing. Sebab itu, jadikan hadis ini sebagai pedoman hidup kita.
yang mana memudahkan kita untuk menjalankan agama. Jangan sampai kita jadi orang yang terlampau ragu-ragu. Lagi hadis 14. Ya, sambung lagi yang baca tadi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, telah datang seorang Arab gunung lalu kencing di satu penjuru masjid. Maka orang ramai menengking dia. Tetapi Nabi SAW larang mereka. Maka tak kala selesai ia kencing, Nabi SAW suruh iaitu orang ambil setimba air lantas curahkan atas kencing itu. Muttafaq alaih. Ya, muttafaq alaih ini maknanya hadis Bukhari Muslim. Ya, yang disepakati. Ya. Hadis Bukhari Muslim yang disepakati. Nah, itu muttafaqun alaih. Okey, hadis yang ke 14 ini catatkan hadis sah. Hadis sah. Matan dia kencing manusia najis. Hukum wajib dicuci. Kencing manusia najis. Hukum dia wajib dicuci. Ya. Baik. Cerita di sini berkaitan dengan seorang. Seorang dikatakan A'rabiyun. A'rabiyun ni mana? Ya, orang Arab dusun ataupun orang Arab Badui. Kita katakan sebagai orang Arab asli. Ya, orang Arab asli ni banyak tidak bertamadun dan tidak banyak tak tahu akhlak. Ya. Jadi dia ni Islam, masuk Islam. Jadi bila dia terasa nak terkencing tadi, maka dia pergilah ke satu penjuru masjid tu, dalam masjid, penjuru masjid. Ya. Lalu dia kencing kat situ. Ya. Jadi dah biasa dengan budaya dia. Ya, teragak nak kencing, dia kencing je. Macam tu lah. Ya, kat mana-mana. Jadi dah tabiat dia macam tu. Jadi orang pun bila tengok dia kencing, orang nak menjerit lah, melarang. Ya. Marah kiranya kan. Tapi Rasul ada pada waktu jangan Nabi larang, mana jangan dijerit. Ya. Jangan dihentak, dibentak-bentak. Ya. Lalu Nabi minta air satu baldi lah, kita kata satu baldi. Maka dicurahkanlah tempat yang dia kencing tadi. Nabi yang curahkan tempat yang dikencing tadi. Ya. Kenapa Nabi berbuat demikian? Sebabnya kalau disergah ataupun dimarahkan, nanti dia akan berlari lagi merata-rata kencing tu kat masjid tu. Ya. Lagi parah. Jadi biarkan dia kencing kat situ, satu tempat. Ya. Dan kita maklum juga masjid pada masa itu bukan bersimen macam kita, lantai dia. Ya, masjid masa itu hanya pasir saja. Jadi bila disiram tu dia resap jauh meresap ke dalam, hilang macam tu. Bukan sebagaimana kita simen kita. Kalau simen kita ni tak boleh kita asal kadang curah, kita kena cuci. Ini Nabi siram, dia resap ke dalam. Jadi macam itulah cara atau kebijaksanaan Nabi. Ia menunjukkan satu akhlak yang mulia. Sebab orang yang nak ditegur ni adalah orang Arab Badui. Bukan orang biasa macam kita orang asli baru masuk. Islam contohnya. Dia kadang tabiat sebagaimana dia duduk kat hutan tu contohnya. Tabiat dia macam itulah. Kalau dia nak kencing, kencing saja. Macam ada satu cerita
cikgu ya di Pahang. Dia mengajar orang asli. Ya. Kerajaan ni sekolah ada tandas, cantik tandas. Ya. Tapi budak-budak orang asli ni, dia tak nak masuk tandas tu. Dia pergi menyuruh kat semak-semak sana. Ya, dia pergi kencing kat sana. Ya, buang air kat sana. Jadi, ya, kenapa? Ya, sebab dia tak biasa dengan tempat cantik-cantik macam tu. Ya, dia tak biasa. Ya. Agaknya tak keluar kencing dia agaknya. Ya. Dia dah biasa dalam semak-semak. Macam itulah keadaannya. Jadi lamalah nak mendidik dia. Ya, baru mereka terbiasa. Jadi kita kena faham ya, keadaan manusia ni bermacam-macam, ada yang dah bertamadun, ada yang tidak bertamadun lagi ya. Jadi kita kena faham. Sebab itu bila kita menghadapi orang yang baru masuk Islam ni, ya kita jangan ya buat macam mana kita dah lama Islam ya. Jadi kita kena berhati-hati dan pelan-pelan mendidik mereka. Itu caranya ya. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ya. Baik, kita teruskan hadis 15. Teruskan yang membaca tadi, tak apa, jadi juru baca ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu ialah belalang dan ikan, dan adapun 2 darah itu ialah hati dan jantung. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan padanya ada kelemahan. Okey. Hadis yang ke-15 ya, hadis lemah. Dalam bracket boleh dipakai. Matan, belalang, koma, ikan, koma, limpa dan hati boleh dimakan. Hukum halal. Hukum halal. Baik, ya. Cuba semak semula. Nabi bersabda, katanya di sini, uhilat selana maitatani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai, wadaman dan 2 darah. Wa amal maitatani, maka adapun 2 bangkai itu fal jaradu wal hud, iaitu belalang dan ikan. Wa amad dama, dan adapun daman, iaitu darah, kalau satu dam, kalau 2 damani ya. Satu dam darah ya. Iaitu fatolu wal kabid, ya, boleh dikatakan limpa dan hati ya. Jadi dalam ya 2 perkara ini, menurut dalam ya hadis ini adalah halal ya. Baik, cuba tengok ikan, sebesar-besar ikan kita ambil daripada laut, ada tak kita nak sembelih dia? Dia dah mati dah, naik atas. Sebab ikan laut ni cepat mati ya. Naik atas tak lama dia mati. Dah jadi bangkai dah. Ya. Dan kita tak sembelih lagi, tak sempat sembelih pun. Dia dah mati. Ya. Bukankah mati itu bangkai? Mati itu mayat. Mayat itu bangkai. Ya. Jadi, ya, adakah kita sembelih? Tidak. Ya, artinya halal. Sebab itu kadang saya ya hairan kalau orang-orang ni mengatakan melampau-lampau dalam segi menghukum ya sesuatu. Contohnya ya ikan kembung rebus ya, ikan kembung rebus. Jadi ya ada pernah saya jumpa satu kaum ibu tu, dia tidak mau beli, tapi dia punya komen punya panjang.
Ya, ikan rebus ni kan direbus dengan tahi-tahi dia. Ya, jadi macam mana kita nak makan? Najis dah, kata dia. Tak boleh kita makan. Ya, dah najis. Ya. Macam-macam lah dia punya komen. Ya, dia tak beli. Tapi dia komen macam-macam. Ya. Jadi sebenarnya ya, yang komen ni pun bukan ahli sebenarnya. Ya, bukan ahli agama pun. Tapi dia faham ya, bahawa ikan kembung tu direbus dengan tahi-tahi dia sekali. Ya. Jadi sebenarnya ya, Nabi dah katakan ya, ikan itu halal. Ya, dua bangkai yang dikatakan halal iaitu belalang dan ikan. Jadi kalau ya, dia punya disebut sebagai taiknya lah, contohnya taik ikan tu, kalau kita tak nak, kita buang. Ya. Kalau sedap nak dimakan, makan je lah. Ya. Ada orang suka makan taik ikan rebus tu, makan je lah. Ya. Jangan kita menghukumkan itu haram. Ya. Itu salah. Jadi tak boleh kita hukumkan macam tu. Yang kita boleh hukumkan haram, ya, ini boleh. Contohnya ikan rebus, yang direbus bukan, yang membuat tu bukan orang Islam. Dengan cerita nak menyedapkan ikan rebus ni, ya, mereka rebus dengan tulang-tulang babi. Ya, jadi diuapkan dengan tulang-tulang babi ni. Jadi ikan rebus tu menjadikan lebih lemak lagi, lebih sedap lagi. Ini baru boleh dihukumkan haram. Kalau orang kita yang buat, ya, dia rebus macam mana sistem di steamkan macam tu, dia tidak ada salahnya. Ya, misalkan nak direbus dengan tulang-tulang lembu contohnya, supaya uap tu menyebabkan sedap kepada ikan rebus tu, tak ada salahnya. Ya. Yang haram tu kalau di rebusan tadi, ya, daripada tulang-tulang yang haram seperti tulang babi dan sebagainya. Ya. Jadi itu baru haram. Kena ingat, ya. Jadi kalau kita beli ikan rebus tu yang dibuat oleh kita orang Muslim ni, tak ada salahnya. Beli je lah kalau kita suka. Ya. Kalau kita tak suka dia punya najisnya, buanglah. Apa salahnya? Ya. Itu cerita dia. Yang kedua, belalang pun tak perlu disembelih. Ya. Dan dalam binatang tadi tu, contoh lembu, ya, ada disebut bekuan darah. Ya, jadi bekuan darah ni seperti contohnya limpa dan hati ni bekuan darah. Jadi yang itu halal dimakan. Ya, walaupun dia bekuan darah, tapi bekuan darah yang halal dimakan. Yang haram dimakan darah ni ialah darah yang mengalir. Ya, damun masfuhah, iaitu darah yang mengalir. Itu baru haram. Ya. Allah dah terang-terang sebutkan yang haram itu ada pada dalam Quran ada 3 tempat. Ya. Tiga tempat. Ya. Pertama, ada 4 tempat. Ya. Bukan 3 tempat, 4 tempat dalam Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-Baqarah ayat 173. Surah An-Nahl ayat 115. Suratul An'am dulu patutnya. Suratul An'am ayat 145. Suratul Nahl 115. Jadi ini dah jelas apa yang diharamkan oleh Allah. Allah dah jelaskan inilah yang haram. Kalau diikutkan dalam ilmu tata bahasa Arabnya, innama. Ya, innama tu dimulakan dengan ayat innama. Kenapa? Innama tu sesungguhnya tidak lain. Kita belajar harfiah kan? Sesungguhnya tidak lain. Maknanya, ya, dalam tata bahasa Arab, ya, innama itu adalah adatul hasri, iaitu huruf pembatas. Kalau kita bahasakan, tak ada lain lagi yang diharamkan. Itu makna innama. Sebab itu dalam Quran tu dimulakan dengan perkataan innama. Bila Allah nak mengharamkan, disebutkan innama. Innama hurrima alaikumul maitata waddama walamal khinzir wa ma ukhilla bi li ghairillah. Ya, sesungguhnya tidak lain telah diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi
dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Allah gunakan innama. Bermakna tak ada lain lagi. Yang Allah haramkan ialah bangkai. Ya, yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat binatang yang disembelih. Ya, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Ya. Itu haram mutlak. Ya, yang disebut dalam Quran. Ada 4 surah semua sama ya. Menyebut 4 ini. Ya. Jadi Nabi menghalalkan 2 bangkai iaitu ikan dan belalang dan juga 2 darah iaitu limpa ya, kita kata limpa dan juga ya, hati ya. Jantung ni jauh sikit ya. Jadi limpa tu bekuan darah dan juga hati itu adalah bekuan darah ya. Baik, kita teruskan lagi hadis yang ke-16 ya. Silakan teruskan lagi yang membaca tadi. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila termasuk lalat di dalam minuman seseorang daripada kamu, maka hendaklah ia selamkan dia. Kemudian ia buang dia. Kerana di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawar. Dikeluarkan dia oleh Bukhari dan Abu Daud dan ia tambah, dan sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Ya. Baik, kita catatkan hadis yang ke-16, hadis sah. Ya, hadis sah. Matan, lalat yang jatuh dalam minuman diperintah kita mencelupkannya, lalu membuangnya. Lalu membuangnya sesudah itu. Airnya boleh diminum. Hukum wajib dicelupkan. Baik, saya masuk mula ya. Kenapa cerita tentang lalat? Sebab dia biasa di padang pasir ni. Ya, masalah itulah dia. Ya. Masalah banyak lalat. Banyak lalat. Ya, kita ni ya kita ni terhindar daripada lalat. Tapi ada kadang kita pergi tempat-tempat, ya, kedai makan dan sebagainya, ya, yang memang banyak lalat, ya. Tak tahu banyak lalat sangat, ya. Ataupun persekitaran dia, ya, ada ternakan-ternakan, ya, yang menyebabkan lalat itu banyak di kedai makan tu, ya. Tapi kita ni ya, kena tahu hukum lah. Ya, kalau seandainya kita terkena demikian, kita tahu hukumnya. Baik, sekarang ini Nabi SAW memerintahkan, ya, dia memerintahkan bila lalat ya jatuh dalam minuman kita, ya, maka hendaklah ia tenggelamkan dia. Ya, selamkan dia lalat itu, ya, dan kita pun buang. Ya, kata Nabi, salah satu sayapnya ada penawar dan ada penyakit. Jadi hal ini hendaklah kita ketahui. Jadi bila kita celupkan, ya, maka celup dan buang, artinya sekarang penyakit yang ada dah ada penawarnya. Mana air itu tidak membahayakan kita. Kalau kita nak minum lah. Kalau kita jenis yang geli contohnya, ya, kita buang saja air itu. Ya, kita buang.
Tapi kalau seandainya dah tak ada air lagi, hanya itulah air yang kita nak minum. Air lalat pula masuk. Ya. Bagaimana? Kita ni haus. Hanya itu yang ada. Ya, maka nak tak nak, ikutlah arahan Nabi, celupkan kalau nak selamat. Ya. Celupkan dia punya lalat tu dan buang. Okey. Ya. Seandainya, seandainya kita buat air teh, satu kawah contohnya, untuk minuman orang ramai, ataupun air sirap, satu kawah. Ya, masuklah lalat. Mungkin bukan satu, mungkin 2, 3. Masuk pula dalam air itu. Ya. Maka hendaklah kita celupkan dia punya lalat tu dan buangkan, supaya tidak membahayakan orang yang minum. Tapi perbuatan itu hendaklah kita sorokkan. Jangan dinampakkan orang yang tidak berkenaan. Ya, nanti kalau mereka tengok geli dan sebagainya, dia nanti tak minum. Jadi kita kena berselindunglah melakukan itu. Tapi itulah yang disuruhkan oleh Nabi. Agaknya hebat juga kalau nak ikutkan di sini, hebat juga Nabi SAW. Padahal kat situ Nabi masa itu tak ada teropong, tak ada apa pun, tak ada mikroskop yang boleh melihat kuman paling halus sekali. Tak dapat nak tengok. Tapi Nabi dah mengajar kepada kita satu kesehatan. Kan kehebatan seorang Rasul ini. Nak menjaga umatnya supaya sentiasa sehat. Jadi hal ini rupanya telah dikaji oleh saintis-saintis yang nak membenarkan betul atau tidaknya hadis ini. Dengan cerita memang dah dikaji oleh mereka, kerana sekarang peralatan-peralatan yang canggih boleh melihat dalam perut pun boleh dilihat. Jadi didapati rupanya benar apa yang disebutkan dalam hadis ini. Bahawa sayap lalat ini sebelah dia membawa penyakit dan sebelah membawa penawar. Dalam kajian mereka katanya ialah sayap yang kiri. Sayap yang kiri itu adalah penyakit, membawa penyakit. Sayap yang kanan menjadikan penawar. Itu dia. Jadi hebatnya Rasul kita mengajarkan kesehatan kepada kita. Jadi itulah yang kita dapat perolehi. Okey, kita teruskan lagi hadis yang ke-17. Teruskan baca lagi. Okey, hadis 17 dari Abi Waqi al-Laitsi. Ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, suatu yang dipotong dari binatang padahal ia masih hidup, maka ia itu bangkai. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan ia hasankan dia. Tetapi lafaz itu baginya sesuatu bahagian anggota. Situ Okey, hadis yang ke-17 hadis catatkan hadis sah. Matan, sesudah yang dipotong dari binatang yang masih hidup, tidak boleh dimakan. Hukum haram. Baik. Hal ini juga kita perlu faham, sebab hadis-hadis yang kita belajar ni adalah berkaitan dengan hukum hakam. Baik. Bagaimana ceritanya? Ceritanya contoh seekor lembu. Seekor lembu
kita teringin nak makan sup ekor. Ya. Maka kita potonglah ekor lembu tu. Lembu hidup lagi. Ya. Potong ekor tu. Maka kita pun buatlah sup ekor. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Sebab ya, lembu ya, itu masih hidup. Yang kita potong dah jadi bangkai. Jadi hal ini boleh ya, dikiaskan kepada yang lain. Contohnya teringin nak makan telinga lembu. Ambil telinga lembu, potong telinga lembu tu. Lembu masih hidup. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Mungkin ada mereka yang melakukan demikian. Ya. Jadi dalam ya, hukum ini, ia tetap mayit. Mayit di mana apa? Bangkai. Ya. Ma kuti'a minal bahimati. Ya, apa jua yang dipotong daripada ya, binatang. Ya, wahiyya hayyatun, sedangkan binatang itu masih hidup. Fahuwa mayyitun, maka ia bangkai. Ya. Bahasa Arab, ya, bangkai ni maknanya bahasa Arab ni mayat tu bangkai. Ya, mayit. Ya, mayit tu mayat. Ya. Bangkai. Ya, jadi ya, orang mati pun ya, jadi mayat. Tapi kita ni ya, menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau untuk orang kita sebut mayat. Ya. Untuk binatang kita sebut bangkai. Tapi dalam bahasa Arab mayat bangkai, bangkai mayat. Ya. Itu cerita dia. Ya. Mana yang dah mati itu namanya mayat, mana bangkai. Ya. Tapi kita nak mengindahkan kesopanan dalam percakapan, ya. Kita tak naklah samakan ya, kematian manusia dengan kematian binatang. Ya. Sebab itu kita sebut dia ya, mayat. Ya. Kalau binatang kita sebut bangkai. Tapi bila kita dah belajar bahasa Arab ni, itu ya, mayat bangkai sama. Ya. Macam ingat tak? Ya. Kita ya, yang Islam ni, kita sebut ya, bila kita anak lelaki disebut bin. Ya, bin ya, daripada ibnun, bin. Kemudian yang perempuan bintun. Ya, maka kita sebutlah binti. Ya, dimelayukan jadi binti. Ya, apa makna bintun? Bintun tu anak lelaki. Binti, kita sebut binti. Ya. Ibnun daripada perkataan bin. Ya, bin. Ya, An Uzaifah bin Yaman. Bin. Ya, bin tu anak lelaki. Jadi ya, di Malaysia ni kalau yang bukan Bumi Putra, ya, diletaklah AL. Ya, Ramasamy, ya, anak lelaki Armugam, contohnya AL. Ya. Kalau perempuan ya, disebut ya, AP, anak perempuan. Ya, anak perempuan. Tapi kalau ikutkan Arabnya, ya, satu ya, bin, satu binti. Sama juga. Ya. Hanya letak nama. Ya, diterjemahkan saja. Untuk yang bukan Bumi Putra disebutlah anak lelaki dan anak perempuan. Yang kita ya, bin dan binti, maknanya sama ya. Ya, okey. Kita habis ya. Ya, habis. Bab yang ya, berkaitan dengan bab miyah ya. Habis. Jadi kita ambil satu kesimpulan ya. Kejap. Kita ambil satu kesimpulan benda-benda najis ya. Benda-benda najis. Letak nota sikit ya. Benda-benda najis menurut ketentuan syarak.
benda-benda najis menurut ketentuan syarak. 1. Kencing manusia. 2. Kotoran manusia. 3. Darah haid manusia. 4. Mazi manusia. Saya ulang, kencing manusia, kotoran manusia, darah haid manusia, mazi manusia. Baik, jadi dalam yang kita selalu kita pelajari mengenai darah darah ni biasanya kalau kita terluka kita terluka kemudian kita pun kita balutlah, dan bila solat darah itu terkeluar, maka solat kita tidak sah. Ingat tak? Kadang kita belajar dengar-dengar mereka berhukum demikian. Maka darah tu menitik ataupun terkeluar, maka kita punya solat pun tak sah. Dikatakan najis. Dan satu lagi perkara katanya, kita digigit nyamuk ketika solat. Nyamuk tu dah betul masak merah. Kita tepuk. Maka berdarahlah kita punya kulit. Jadi dikatakan juga tidak sah solat kita. Ini semuanya adalah dalil akli, mengikut logik akal saja, bukan ikut nas. Yang dikatakan darah yang najis ini ialah darah haid, bukan darah kita. Para pejuang mereka solat dengan pakaian-pakaian yang berdarah. Sebab itu darah bukan haid ini, dia tidak najis. Kita boleh solat walaupun dengan keadaan berdarah-darah. Kita boleh solat. Yang najis itu ialah darah haid. Itu kita kena faham. Teringat dulu semasa budak-budak, mereka mengajarkan macam itulah. Maknanya bila digigit nyamuk tadi, kita kena biarkan saja. Jangan tepuk. Bila tepuk nanti berdarah, kita tak sah solat kita. Jadi sampai kadang terbawa-bawa, sampailah kita tak faham. Terbawa-bawa lah sampai kita terjumpa kebenaran tu. Rupanya selama ini kita pegang tidak ada keterangan salah. Tak tahulah kalau ustaz tu fahamkan nyamuk tu tengah datang bulan, jadikan kita pula pun jadi najis pula. Itu pun tak munasabah. Jadi jangan ikutkan hal-hal yang jadi susah kita beragama ni. Sedangkan agama tu mudah, kita jadi susah. Baik, kita masuk kepada tajuk baru sekarang ni, iaitu Babul Aniyah. Babul Aniyah. Babul Aniyah mana bejana. Bejana ni bekas-bekas makan, bekas minum, periuk, belanga. Itu semua dikatakan sebagai bejana, ataupun aniyah. Periuk kita bejana, periuk kita disebut bejana, pinggan mangkuk kita, apa lagi, besin-besin, itu semua dikatakan sebagai bejana. Baik, teruskan baca hadis yang ke-18. Babul Aniyah, kita Babul Aniyah sekarang ni. Hadis 18. Dari Huzaifah bin Yaman, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu minum di bijana emas dan perak, dan janganlah kamu makan pada piring keduanya.
kerana bijana-bijana itu untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat. Muttafaq alaih. Ya. Catatkan ya hadis 18. Hadis sah. Matan. Dilarang makan dan minum. Dilarang makan dan minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak semata-mata. Hukum haram. Baik, hal bejana. Ya, Nabi menitik beratkan umat Islam supaya jangan makan dan minum dalam bejana emas dan perak. Nabi tahu umatnya akan menjadi orang yang kaya raya. Di antara umatnya akan menjadi orang yang kaya raya. Pada masa itu tidak heran kalau pinggan mangkuknya semua terdiri daripada emas, sudu garbunya semua daripada emas, sampai cawan-cawannya semua daripada emas. Itu tidak heran bagi mereka sebab mereka punya kekayaan yang melampau-lampau banyaknya. Jadi, hal ini pun Nabi tekankan, haram kita menggunakan bejana emas dan perak walaupun kaya macam mana sekalipun. Tidak dibenarkan kita gunakan bejana emas dan perak baik dalam urusan makan dan minum di sini. Kata Nabi, hal ini adalah untuk mereka di dunia. Mereka ni mana orang-orang yang kafir yang tidak mengerti hukum azab Allah Ta'ala ini, mereka akan lakukan. Ini untuk mereka di dunia. Tapi untuk kamu di akhirat. Jadi besok di akhirat kita punya bejana-bejana bekas makan minum semuanya banyak diperbuat daripada emas. Itu untuk orang Muslim. Sebenarnya hal ini adalah hal yang membawa kepada kebaikan umat. Contohnya lah, misal kata orang itu memang orang yang berada. Kemudian pada jemputan semua datang, sudu garpu dibuat daripada emas. Pinggan tak adalah contoh lah. Sudu dan garpu saja dibuat daripada emas. Jadi bila tetamu-tetamu balik, maka akan dikira sudu garpu ini cukup ataupun tidak. Bila banyak yang hilang, maka tetamu-tetamu ini ada yang mencurinya. Ia artinya di situ dah jadikan satu prasangka yang buruk dan tidak baik. Tidak baik baik tuan rumah dan tidak baik juga untuk tetamu-tetamunya yang tak mencuri dituduh mencuri dan sebagainya. Jadi tengok kenapa Nabi larang. Sebab berpunca akan berlaku demikian. Dah tahu emas, garbu ni emas pada masa itu maka boleh berlaku apa-apa. Baik. Boleh dengar tak saya punya cakap ni? Boleh dengar tak? Halo? Saya tak boleh dengar lah sini. Cuba saya punya skrin tertutup, hilang. Okey, cuba
Kejap ya, kejap. Kejap ya. Kejap ya, kejap. Tak tahu ni tiba-tiba macam ni. Dia hilang macam tu, gelap. Enter the passcode and press the pound or hash key. Joining the meeting. Dengar apa-apa daripada Ustaz. Okey. Okey. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Ya. Hmm. Tak, skrin ni apa tiba-tiba dia gelap, hilang. Okey, baca satu lagi. Siapa nak tadi? Sambung. Satu lagi. Yang baca tadi. Sambung balik. Silakan. Buka mic buka. Mic buka. Orang yang sama tadi baca satu lagi. Boleh? Tak dengar. Tak buka mic. Senyap ya. Saya baca Ustaz. Ustaz dengar? Okey. Ya. Dari Ummi Salamah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang minum di bijana perak tidak lain melainkan mencurahkan ke dalam perutnya api Jahannam. Muttafaq alaih. Okey. Baik, hadis yang ke-19 cantikkan hadis sah. Matan diseksa. Orang yang minum dari bijana yang terbuat dari perak. Hukum haram. Baik, saya masuk mula ya. Dalam hadis yang ke-19 ini, orang Islam yang minum dengan bekas perak asli ya, tidak beza dengan orang yang menuangkan api Jahannam ke dalam perutnya. Jadi macam itulah dia punya azabnya. Ya, diibaratkan kita menuangkan ya ke dalam perut kita neraka Jahannam. Macam itulah ibaratnya seksaan. Ya, jadi itu saja untuk kita punya kuliah hadis hari ini. Sampai pembukaan untuk bab bejana. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi. Ya, kita sudahi dengan ucapan Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin.